Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Minta maaf, saya betulkan dulu mikrofon supaya suara lebih kedengaran dengan lebih jelas. Okey, lebih jelas, lebih teratur, lebih betul. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekali lagi denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kes 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak semakin pelik dan semakin membingungkan tuan-tuan dan puan-puan. Dengan saksi demi saksi yang memberikan keterangan yang nampaknya seakan-akan seolah-olah tidak berpihak kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Keterangan demi keterangan, saksi demi saksi, bukti demi bukti seakan-akan tidak akan memenangkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Adakah Datuk Seri Najib Tun Razak akan dipenjarakan dengan lebih panjang pada kali ini? Kerana SRC International dengan 42 juta ringgit, beliau telah dipenjara 12 tahun dan 210 juta ringgit denda. Tetapi dengan SRC International yang lebih daripada 2 bilion tuan-tuan dan puan, adakah hukuman juga akan lebih besar? Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ada satu dokumen yang baru diterima yang agak pelik, menakutkan dan juga memeranjatkan. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan, tolong jangan skip supaya kamu tahu berita sepenuhnya. Saksi seterusnya berkata beliau diawasi dan diperhatikan hingga ke tandas. Watoy, ini pelik betul lah tuan-tuan dan puan. Bagaimana mungkin privasi orang sampai ke tandas pun dah disiasat, diperhatikan? Oi, kalau memang aku pun naik hot juga. Kamu suka kah tuan-tuan dan puan? Kamu boleh komen. Kamu suka kah kalau kamu diperhatikan sampai di tandas? Oi, kalau nak perhatilah, tapi janganlah sampai ditandas. Daripada Malaysia gini, 19 Mei 2022 dikemas kini, saya diawasi dan perhatikan hingga ke tandas, kata saksi. Demikian kata bekas pengerusi 1MDB iaitu Muhammad Bakir Saleh yang telah memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa dirinya telah diawasi dan diperhatikan oleh kaki tangan syarikat itu hingga ke tandas. Hingga ke tandas pada majlis menandatangani perjanjian usaha sama 1MDB Petro Saudi pada November 2009. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalan saya ialah bagaimana dia tahu dia diperhatikan. Kita baca perlahan-lahan. Saksi ke-15 pendakwaan pada perbicaraan kes rasuah bernilai 2.8 bilion 1MDB yang membabitkan bekas Perdana Menteri Malaysia itu Datuk Seri Najib Tun Razak itu berkata, perkara itu terjadi semasa dia menghadiri satu majlis berkenaan di Menara IMC Jalan Tun Ismail di Kuala Lumpur. Bakir berkata demikian ketika menjawab soalan daripada peguam bela utama tertuduh iaitu Muhammad Syafiq Abdullah mengapa dia tidak menemui Najib pada majlis itu untuk menyatakan ketidakpuasan mengenai pembayaran yang dibuat oleh 1MDB bagi syarikat usaha sama dan perkara berkaitan. Apabila dicadangkan oleh peguam itu bahawa kemungkinan tindakan 1MDB adalah untuk menjaga keselamatannya, bagi menjawab, wallahu alam. Jadi mungkin juga dia diperhatikan kerana untuk menjaga keselamatan dia. Dan mungkin juga dia diperhatikan supaya tak buat sesuatu perkara yang tak tahulah apa yang ditakrifkan sebagai tak betulkah atau apapun lah. Wallahu alam katanya. Tuan-tuan dan puan, katanya pada majlis itu dia sentiasa diikuti ke mana-mana oleh kaki tangan 1MDB, malah hingga ke tandas. Wah. Selepas meletak jawatan, katanya, selepas meletak jawatan daripada 1MDB, saya tidak mahu terbabit lagi dengan 1MDB. Ia sesuatu yang saya ingin lupakan, katanya. Sebelum ini, Bakir pernah memberitahu mahkamah bahawa dia mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena. Ada sesuatu yang tidak kena dengan tertuduh terlibat dalam transaksi kewangan yang tidak teratur di 1MDB.
Bake meletakkan jawatannya sebagai pengerusi 1MDB, tuan-tuan dan puan-puan, pada Oktober 2019, sebulan sebelum majlis itu. Dalam prosiding lalu, Bake juga memberitahu bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia, bekas Menteri Keuangan, bahawa Najib tidak menjawab khidmat pesanan ringkas SMS mengenai kebimbangannya mengenai transaksi yang tidak teratur 1MDB. Semasa pemeriksaan balas oleh Syafiee pada petang kemarin, Bake mendakwa bahawa dia menerima jemputan ke majlis itu dan hadir atas dasar untuk menghormati lembaga pengarah atau BOD, Board of Director, dan pemegang saham 1MDB yang juga Syarikat Pelaburan Strategik Negara Malaysia. Sementara itu, bernama melaporkan Muhammad Bake memaklumkan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahawa pergerakan beliau telah dipantau rapi, bahkan hingga ke tandas pada hari 1MDB menandatangani projek usaha sama dengan Petro Saudi International Ltd PSI. Muhammad Bake yang sekarang berusia 68 tahun berkata insiden itu berlaku di pejabat 1MDB pada 2009. Sebenarnya pada masa itu saya tidak lagi berada dalam lembaga pengarah. Saya telah dijemput untuk menghadiri majlis itu pada November 2009 berkaitan lembaga pengarah dan pemegang saham 1MDB. Katanya lagi, majlis itu yang diketuai oleh Sarul Azal Ibrahim Halmi turut dihadiri beberapa ahli pengurusan 1MDB serta putra Turki, iaitu Abdullah Al Saud dari Arab Saudi dan Najib Razak. Kata saksi pendakwaan ke-15 itu, ketika disoal balas oleh Peguam Muhammad Syafiee Abdullah yang mewakili Najib dalam perbicaraan bekas Perdana Menteri tersebut berhubung penyelewengan dana sebanyak 2.3 bilion 1MDB. Saat ditanya sama ada beliau bertemu Najib pada majlis itu, Muhammad Bake berkata tidak. Tidak. Pergerakan saya telah dipantau oleh seorang kaki tangan 1MDB sejurus tiba di lokasi pejabat itu, sehinggalah saya beredar meninggalkan majlis tersebut. Malah ketika saya ketandas, kata beliau. Katanya, selepas saya meletak jawatan, saya tidak mahu terlibat dengan 1MDB. Ia adalah sesuatu yang saya ingin lupakan. Apa saja yang berkaitan dengan 1MDB, saya tidak berminat ambil tahu. Saya tidak cuba untuk berjumpa dengan Najib pada majlis itu, katanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Najib Razak 68 tahun berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit Malaysia. Wah, banyaknya. Daripada 1MDB dan 21 lagi pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan amaun yang sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Sekora akan bersambung lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak dan juga tekan butang notifikasi kalau anda suka channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.